Halo semua, selamat kembali ke video cikgu. Pada kali ini, cikgu akan membawa anda semua untuk membincangkan berkenaan dengan topik pemanasan global. Tapi sebelum itu, kita akan lihat dahulu apakah yang kita akan belajar di dalam topik ini. Baiklah, di dalam topik pemanasan global ini adalah perkara-perkara ataupun topik-topik yang kita akan belajar di dalam pemanasan global. Jadi yang pertama nanti kita akan lihat berkenaan dengan maksud pemanasan global. Yang kedua nanti kita akan lihat bagaimana proses pemanasan global berlaku. Yang ketiga kita akan lihat berkenaan dengan punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global. Lepas tu daripada faktor itu nanti kita akan lihat kesannya terhadap manusia sendiri, dan daripada kesan itu nanti kita akan lihat bagaimana langkah-langkah untuk kita mengurangkan pemanasan global tersebut. Kita lihat yang pertama iaitu maksud pemanasan global. Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? Jadi maksud pemanasan global ialah di mana peningkatan suhu atmosfera berlaku di kawasan permukaan bumi yang berlaku secara perlahan-lahan. Jadi lapisan atmosfera yang berada di atas kita itu akan menjadi semakin panas. Pemanasan ini berlaku disebabkan oleh peningkatan kandungan gas-gas rumah hijau yang terdapat di atmosfera. Jadi peningkatan gas-gas rumah hijau ini adalah disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri ataupun secara semula jadi. Baiklah, kita lihat yang kedua iaitu proses pemanasan global. Bagaimana proses pemanasan global ini berlaku? Jadi untuk mengetahui bagaimana dia berlaku, kita lihat gambar rajah ini. Baik, gambar rajah ini menunjukkan pantulan ataupun serapan haba yang diterima daripada cahaya matahari, di mana sebahagian haba yang diterima daripada cahaya matahari akan diserap oleh permukaan bumi dan sebahagiannya lagi akan dipantulkan ke udara. Jadi haba yang dipantulkan ke udara ini akan diserap oleh gas-gas rumah hijau. Kita lihat yang seterusnya. Baik, step yang pertama, atmosfera bumi dicemari oleh bahan-bahan pencemar gas daripada gas rumah hijau, iaitu antara bahan-bahan ataupun gas-gas tersebut gas karbon dioksida, gas karbon monoksida dan juga CFC, dan ada juga gas-gas yang lain. Jadi step yang kedua nanti bahan-bahan pencemar tersebut akan menerima dan menyerap haba daripada cahaya matahari, dan haba-haba itu dipantulkan ke bumi kembali. Dan atmosfera yang panas menyebabkan suhu di bumi semakin meningkat dan berlakunya pemanasan global. Jadi proses-proses ini kita boleh bayangkan di mana kita berada di dalam oven yang untuk buat kuih itu. Jadi pemanasan global ini sama seperti bagaimana kita memanaskan oven tersebut semasa kita membakar kuih. Jadi proses yang sama di mana oven yang sejuk itu lama kelamaan akan menjadi panas akibat daripada kita tingkatkan suhu oven tersebut. Kita lihat pula yang ketiga iaitu faktor-faktor pemanasan global. Apakah punca-punca yang menyebabkan pemanasan global? Jadi punca-punca ini nanti kita akan bahagikan kepada dua, yaitu yang pertama faktor daripada manusia ataupun berpunca daripada manusia sendiri, dan yang kedua pula ialah berpunca daripada faktor semula jadi. Baik, kita lihat yang pertama. Faktor manusia yang pertama iaitu pembakaran hutan. Hutan yang dibuka adalah untuk tujuan pertempatan, pertanian, pengangkutan dan perindustrian. Di mana kayu-kayu dan dahan, ranting, daun pokok-pokok itu semua dibakar untuk mengambil jalan yang mudah. Jadi apabila pembakaran itu berlaku, asap dan habuk akan naik ke udara dan mencemarkan udara. Itu yang pertama. Yang kedua pula akibat daripada aktiviti-aktiviti pembalakan, di mana banyak kayu-kayu akan ditebang menyebabkan pokok-pokok di hutan akan menjadi kurang, yaitu kekurangan flora di kawasan hutan. Jadi kekurangan tumbuh-tumbuhan ini akan menyebabkan proses fotosintesis akan terganggu. Di mana proses fotosintesis ini kalau dalam sainsnya dia memerlukan gas karbon dioksida untuk menjalankan proses fotosintesis dan membebaskan gas oksigen. Jadi jika kekurangan tumbuhan di kawasan hutan, ini akan menyebabkan penyerapan gas karbon dioksida akan kurang.
Jadi apabila kekurangan penyerapan gas karbon dioksida berlaku, gas karbon dioksida di udara akan menjadi semakin banyak. So yang ketiga pula ialah berkenaan dengan daripada aktiviti pertanian. Jadi bagaimana aktiviti pertanian ini boleh menyebabkan pemanasan global. Jadi daripada penggunaan baja organik seperti sisa buangan haiwan boleh membebaskan gas metana dan mencemarkan udara. Selain itu, penggunaan baja nitrat juga untuk pertanian akan membebaskan gas nitrogen yang turut menyumbang kepada pencemaran udara. So kita lihat pula yang seterusnya. Baik, pengangkutan juga mempengaruhi pemanasan global, di mana semakin banyak kenderaan di kawasan jalan raya ataupun di jalan raya, ini akan menyebabkan pembebasan gas-gas seperti gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida ke udara semakin banyak. Jadi ini gas-gas ini merupakan gas-gas rumah hijau. Jadi apabila semakin banyak kenderaan, maka semakin banyaklah kandungan-kandungan gas ini di udara. So apabila dia banyak, ini akan membantu meningkatkan haba di kawasan udara kita. Jadi yang seterusnya ialah perindustrian. Bagaimana pula perindustrian boleh menyebabkan pemanasan global? Jadi pertambahan bilangan kilang akan menyebabkan peningkatan gas-gas karbon dioksida, gas hidrokarbon, asap dan juga habuk di udara. Ini adalah disebabkan oleh pelepasan asap, seperti di dalam gambar raja itulah, di pelepasan asap daripada kilang berlaku dan menyebabkan banyak gas-gas ini akan terlepas ke udara. Baik, kita lihat pula faktor semula jadi. Jadi bukan setakat kegiatan manusia saja boleh menyumbangkan pemanasan global, faktor semula jadi pun mempengaruhinya juga, yaitu yang pertama di mana pemanasan cahaya matahari yang berlebihan, di mana permukaan bumi menerima cahaya matahari yang berlebihan menyebabkan permukaan bumi akan semakin menjadi panas, yaitu kita boleh lihat penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini disebabkan oleh beberapa gas rumah hijau, contohnya gas CFC yang dibebaskan oleh penghawa dingin dan juga peti sejuk. Ini adalah antara bahan-bahan yang membebaskan gas CFC, yaitu klorofluorokarbon, dan klorofluorokarbon ini boleh bertindak menipiskan lapisan ozon kita yang kita boleh lihat di kawasan kutub utara, yang menyebabkan kesan lagi satu yaitu pencairan ais. So yang kedua pula ialah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang berlaku di beberapa buah negara akan menyebabkan pembebasan asap, debu, habuk, gas yang keluar daripada ledakan gunung berapi itu. Jadi pembebasan bahan-bahan ini akan juga membantu ataupun akan juga menyebabkan pemanasan global itu berlaku. Baiklah, daripada faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global tadi, sekarang kita lihat pula kesan pemanasan global. Jadi di dalam ini nanti kita akan lihat bagaimana pemanasan global ini akan memberikan kesan negatif terhadap kita manusia. So kita lihat yang pertama. Baik, yang pertama ialah berlakunya peningkatan aras laut. Peningkatan aras laut ini berlaku akibat daripada pencairan ais di kawasan kutub. Jadi pencairan ais ini disebabkan oleh penerimaan cahaya matahari yang berlebihan. Jadi kesannya kepada manusia pula ialah di mana berlakunya banjir-banjir besar. Di mana kita boleh nampak di sini semasa air pasang di kawasan laut berlaku. Air pasang laut berlaku akan menyebabkan banjir besar dan mengakibatkan hakisan dan juga kemusnahan harta benda akan berlaku. Okey, kita lihat pula yang kedua. Yang kedua pula ialah kemerosotan sumber makanan. Kemerosotan sumber makanan ini adalah disebabkan oleh dua, yaitu yang pertama peningkatan aras laut. Jadi peningkatan aras laut ini akan menyebabkan ekosistem marin terganggu dan kegiatan perikanan juga semakin merosot. Bagaimana pula ekosistem marin boleh terjejas? Ekosistem marin boleh terjejas disebabkan oleh plankton,
pembentukan ataupun pertumbuhan plankton. Jadi suhu kawasan laut ini mempengaruhi pertumbuhan plankton. Kalau suhu laut naik, plankton tidak akan dapat hidup. Jadi ini akan menyebabkan plankton akan semakin berkurangan dan menyebabkan ikan-ikan juga tidak mendapat sumber makanan. Jadi yang kedua pula ialah menyebabkan tanah tidak subur, di mana tanah tidak subur disebabkan oleh tanah itu kehilangan air, terlalu kering, dan menyebabkan tanaman pada musim panas akan terjejas ataupun tumbuhan-tumbuhan ataupun tanaman yang kita tanam tidak dapat tumbuh dengan subur. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula ialah gangguan cuaca. Gangguan cuaca yang tidak menentu. Kalau kamu lihat di dalam gambar rajah yang cikgu letak ini, di mana yang pertama ialah berlakunya peningkatan suhu yang mendadak. Okay, kita boleh lihat dan rasa kepanasannya. Okay. So yang kedua pula ialah kekerapan hujan mengakibatkan banjir besar berlaku, dan baru-baru ini kita dilanda dengan ribut taufan dan juga kemarau yang berpanjangan. Okay, itu yang seterusnya. So, yang seterusnya pula ialah terhadap manusia, iaitu masalah-masalah kesihatan akan berlaku. Di mana masalah kesihatan yang pertama, dehidrasi ataupun kekurangan air di dalam badan. Kekurangan air di dalam badan boleh menyebabkan mengundang kematian, dan juga dehidrasi ataupun kekurangan air dalam badan ini boleh menyebabkan kita mengalami stroke haba, iaitu peningkatan suhu badan yang terlalu tinggi, dan juga penerimaan cahaya matahari yang berlebihan boleh menyebabkan katarak mata dan juga kanser kulit. Baiklah, daripada kesan tadi, sekarang kita akan lihat pula langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global ini. Jadi apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk membantu mengurangkan pemanasan global ini? So, kita lihat langkah-langkahnya. Jadi yang pertama ialah amalan 5R. Jadi apakah itu 5R? So 5R ialah reduce, reuse, recycle, rethink dan juga repair barang-barang yang kita telah gunakan di rumah. Yang kedua ialah mendedahkan pendidikan alam sekitar kepada para pelajar yang kamu tengah belajar sekarang, iaitu mata pelajaran geografi. Selain daripada mata pelajaran geografi, kita juga belajar melalui bahasa Melayu, sains, pendidikan moral, dan juga mata pelajaran yang lain yang mendedahkan pendidikan alam sekitar kepada para pelajar. So, yang ketiga pula ialah kuat kuasa undang-undang. Melalui kuat kuasa undang-undang ini, kita boleh kenakan tindakan undang-undang kepada mana-mana individu yang engkar. Contohnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling yang di dalam Pindaan 2012. Yang keempat pula ialah kita boleh menggunakan tenaga mesra alam. Okay, tenaga mesra alam ini tidak akan mencemarkan alam sekitar. Contoh-contohnya hidroelektrik, surya, angin, biomas, ombak dan juga geoterma. Yang kelima pula ialah menggunakan pengangkutan yang mesra alam yang banyak menggunakan elektrik. Contohnya MRT, LRT, monorail, ataupun kita mengamalkan amalan perkongsian kereta. Jadi itulah tadi berkenaan dengan topik pemanasan global. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh memahami serba sedikit berkenaan dengan maksud, proses, faktor, kesan dan juga langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan pemanasan global. Sehingga kita berjumpa lagi di video cikgu yang seterusnya. Okay, stay safe, jangan pergi ke mana-mana, duduk di rumah, belajar dan teruskan menimba ilmu berkenaan dengan geografi. Bye-bye. Di bawah description ini juga, cikgu telah sediakan link daripada Woodwall berkenaan dengan permainan pemanasan global supaya mengukuhkan lagi pemahaman kamu tentang pemanasan global.